sambung. Jadi para pelajar boleh buka lah bahan-bahan cikgu ada forward dekat grup WhatsApp. Sementara tu panggil lah kawan-kawan semua kan. Kalau ada kawan tak tahu link, bagi link, share semua. Jadi hari ni kita akan buat bab pengamiran. Masih di bab pengamiran, kita akan sambung. Last weeknya kita berhenti dekat soalan nombor 6. Jadi this week kita akan sambung bahagian kamiran tentu. Jadi last week kita berhenti takat kita buat pengamiran tak tentu kan. Jadi kalau tak tentu ni maksud dia akan ada C kan. Lepas kita buat pengamiran kita akan ada C. Jadi untuk hari ini kita akan buat kamiran tentu. Boleh buka bahan-bahan. Korang boleh buka bahan korang. Kalau yang nak tengok dekat skrin pun boleh. Jadi kita hari ini kita akan sambung kamiran tentu. Jadi yang mana kamiran tentu ni? Kita tengok dulu yang pertama. Kamiran tentu ni dia terdiri daripada kalau contohnya kita nak buat pengamiran ke atas fx dx. Jadi bila kita buat fx dx ni akan ada b dengan a. Jadi b dengan a tadi tu adalah had bawah dengan had atas. Jadi itu beza dia antara kamiran tentu dengan kamiran tak tentulah. Jadi kita ada contohnya kita buat pengamiran ke atas fx dx, kita akan dapatlah bila kita buat pengamiran tu kita akan ada gx. Yang mana gx tadi tu kita akan masukkan nilai tempat x tadi tu kita akan gantikan dengan b dengan a. Jadi b dengan a ni adalah had bawah dengan had atas. Yang mana kita akan masukkan dulu had atas tolak dengan yang kita dah kamirkan tadi tu, masukkan nilai had bawah pula. Jadi nombor 2 kita tengok ciri-ciri kamiran tentu. Jadi apa ciri-ciri kamiran tentu adalah pertama A. Kita ada kalau kita punya had bawah dengan had atas adalah sama. Nampak maksud dia? Dia tunjuk dekat situ adalah had bawah dan had atas kita adalah AA kan. Jadi maksud dia kalau nilai had bawah dengan had atas kita sama, kita punya pengamiran akan dapat kosong. Jadi itu maksud dia. Itu yang pertama. Yang kedua, 2B. Kita ada kalau kita ada KFX, maksud dia kalau contoh ada 2 darab X kuasa 2 tambah apa-apalah kan. Macam soalan-soalan sebelum ni. 2 tu, K tadi tu kita boleh keluarkan letak ke depan. Sebelum kita buat kamiran lagi, kita dah boleh keluarkan letak dekat depan. Jadi itu dia. And then kita ada untuk 2C. Ciri-ciri yang ketiga kita ada kalau fx dx tadi tu BA. Kalau had atas kita B, had bawah kita adalah A. Kalau kita terbalikkan AB, kita akan dapat negatif fx. Jadi dia macam terbalik lah kan. Dari situ nilai dia terbalik. Untuk 2D, contoh kita ada CB. CB kita boleh pisahkan jadi BA CB. Kalau CA, kalau kita ada CA, had bawah, had atas kita CA, fx dx, kita boleh buat BA tambah CB. Jangan risau. Kita akan buat sama-sama dalam kelas ni. Kita akan buat latihan apa semua. Nombor 3, luas di bawah lengkung. Jadi luas di bawah lengkung ni, kalau pelajar tengok, kita ada lengkung kalau kita nak cari luas bawah dia, kan? Kalau pelajar ingat lagi, untuk pembezaan kita akan dapat kecerunan, tetapi berbeza dengan pengamiran. Sebab apa? Pengamiran kita akan dapat luas di bawah lengkung. Jadi dia terbalik kan. Sebab kalau untuk pembezaan dia sebenarnya part CX dengan part CY itu dia macam darab. Dia macam bahagi. Tapi untuk pengamiran dia darab. Apa yang cikgu maksudkan ni kita akan tengok lagi. Luas di bawah part CX adalah, jadi apa simbol tu? Simbol palang tu. Maksud dia positif. Jadi apa-apa nilai yang kita dapat, contoh negatif 15, kita boleh tukar dia jadi positif. Sebab luas di bawah lengkung dia sentiasa positif. Jadi itu yang dimaksudkan. Luas di sebelah kiri paksi Y.
Jadi untuk cari luas sebelah kiri paksi Y, kita tengok dekat paksi X. Kan kita tengok X equal to Fy. Sekejap lagi kita tengok, ni risau. Jadi yang ni untuk revision mana pelajar yang baru masuk kan. Jadi kita ingat balik. Okay, jadi kalau luas sebelah kiri, kita ambil X. X tadi tu adalah Fy. Maksudnya kita tengok nilai di paksi Y. Kalau dekat luas di bawah tadi tu, luas di bawah lengkung tadi tu kita tengok Y sama dengan Fx. Jadi itulah. Dan terakhir sekali isi padu kisaran. Okay, jadi apa yang dimaksudkan dengan isi padu kisaran adalah kalau kita ada lengkung, kita boleh buat dia jadi 3D, 3 dimension. Kan? Kita boleh buat dia jadi 3 dimension. Jadi kalau untuk paksi X, Y sama dengan Fx. Itu kalau dekat paksi X. Kalau untuk paksi, maksudnya kalau kita nak buat dia berpusing ke bawah lah. Kalau kita nak buat dia berpusing ke bawah, Y sama dengan Fx. Jadi volume kita adalah, yang inilah, pi sigma pi pengamiran BA Y kuasa 2 dx. Okay, kalau untuk berpusing ke kiri ataupun ke kanan, ataupun melintang lah basically kan. Jadi isi padu rantau belorek adalah X kuasa 2 dy. Okay. Kita akan tengok satu-satu, jangan risau. Okay, boleh tengok soalan nombor 7 dahulu. Kita baca soalan dia. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Jadi ada contoh dekat sini kan. Tak apa, kita terus buat soalan 7A. Okay, tengok soalan 7A. Tengok soalan 7A dan 7B. Okay, kita buat sama-sama. Jadi soalan 7A dan 7B. 7A, 7B. Right. Jadi apa yang dia minta untuk 7A adalah buat pengamiran. Dia suruh buat pengamiran ke atas. Kita ada fungsi ni, kita ada 1 tolak 1 per X kuasa 2 dx. Jadi kita ada macam ni, persamaan dia ataupun dia punya fungsi. Yang mana had atas dia adalah 2, had bawah dia adalah negatif 2. Right, jadi kita buat sama-sama. Soalan 7A, Cikgu salin dulu soalan untuk memudahkan kita. 2 negatif 2, kita ada yang dalam kurungan 1 tolak 1 per X kuasa 2 dx. Okay, jadi pengamiran tentu ni dia sama je macam tak tentu. Kecuali kita tak buat dia tambah dengan C. Kita terus masukkan had atas dan had bawah. Okay. Jadi buat pengamiran macam biasa. Sebelum tu, tukar dulu. Yang mana kalau korang tengok kat sini, kita ada 1 tolak 1 per X kuasa 2. Jadi 1 per X kuasa 2 tu kita boleh naikkan. Jadi dia akan jadi macam ni. 2 negatif 2. Kalau korang tak buat pengamiran lagi, jangan hilangkan simbol ni. 1 tolak 1 per X kuasa 2 bila kita naikkan kita akan dapat X negatif 2 tutup kurungan dx. Okay. Okay, jadi sekarang ni dah nampak barulah boleh buat pengamiran. Okay, jadi apa jadi dia? Buat kurungan besar. 1 lepas buat pengamiran kita akan dapat X negatif X negatif 2. Lepas kita buat pengamiran, kita akan dapat positif X kuasa negatif 1. Tutup kurungan 2 negatif 2. Okay. Jadi kat sini cikgu agak lajukan sikit dari segi pengamiran dia tu. Kalau ada yang tak faham, boleh beritahu. Jadi sebab apa negatif X negatif 2 ni lepas kita buat pengamiran, kuasa dia akan tambah dengan 1. Jadi bila tambah dengan 1 tadi tu, dia akan jadi negatif 1. And then kuasa asal dia negatif 2 tadi tu turun bawah kan. Kuasa dia tadi tu, negatif 1 tadi tu turun bawah, kita akan dapat positif. Positif 1. Okay.
Sekarang ni kita boleh susun dia lebih teratur. Jadi kita susun dia jadi macam ni. X tambah 1 per X. Okay. Jadi, X negatif 1 tadi kita tukarkan kepada 1 per X. Jangan lupa tulis had atas dan had bawah dekat sini. 2 negatif 2. Okay, sekarang ni kita dah selesai pengambilan. Apa step seterusnya? Step seterusnya adalah kita masukkan had atas, masukkan had bawah. Jadi dia akan jadi macam ni. Kita ada 2 dekat sini. Kita ada 2 dan negatif 2. Jadi masukkan dekat tempat X, masukkan dekat tempat X. Okay, jadi yang pertama kita masukkan 2. 2 tambah 1 per 2. Okay, jadi itu had atas. Tolak dengan kurungan negatif 2 tempat X tadi tu tambah 1 per negatif 2. Okay. Jadi kita dah dapat macam ni. 2 tambah 1 per 2 tolak kurungan negatif 2 tolak 1 per 2. Kurungan tu biar je. Okay. Supaya kita tak silap. Okay. Jadi 2 yang sebelah kanan ni kita boleh tulis dia macam ni. 2 tambah 1 per 2 tolak negatif 2. Tambah 1 per negatif 2 kita boleh tukar dia jadi 1 per 2. Okay, jadi lepas kita kira tekan kalkulator. Okay, untuk yang pertama ni cikgu tunjuk dulu kalkulator. Jadi kita ada 2 tambah 1 per 2 kurungan. Buat je sebiji macam jalan kira kita dalam kalkulator. Tak ada masalah. Negatif 2 tolak 1 per 2. Jawapan kita adalah 5. Okay, jadi tulis dekat sini 5. Jadi itu jawapan kita untuk 7A. Okay. Jadi itu jawapan kita untuk 7A. Dia simple je. Okay, kita tengok 7B. Jadi kita ada soalan pengamiran. Pengamiran ke atas 3, kosong. Had atas dia 3, had bawah dia adalah kosong. And then kita punya fungsi adalah 2x kuasa 2 tolak 4x tambah 5. Right. Jadi bila kita buat pengamiran, kalau tak ada benda nak disimplify, tak perlu simplify. Jadi sambung terus buat pengamilan. 2x kuasa 2, lepas buat pengamilan kita akan dapat 2x kuasa 3 per 3. Nak tanya kenapa? Sekejap cikgu baca ulang soalan dulu. Kenapa bila saya masukkan dalam kalkulator untuk cek jawapan integration tu jadi mat error? Ada cara ke? Macam mana kamu tekan dekat kalkulator tu? Maksud dia cikgu kurang faham kamu punya jalan kira ni. Maksud kamu tu. Maksud dia kamu guna yang fungsi ni ke? Kan ada fungsi untuk ni kan? Ni ke? Gunakan fungsi ni Okay, kita cuba Tak apa. Siapa yang ada kalkulator warna kelabu ni dia senang lah. Boleh guna terus. Jadi 2 negatif 2. Okay, kita ada kurungan 1 tolak 1 per X. Kuasa 2. Dan dia kuasa 2. Samalah, cikgu pun dapat mat error. Sekejap cikgu check kan. Negatif X kuasa 2.
Kenapa Cikgu pun tak pasti. Sebab cikgu tak pernah guna cara ni. Maksudnya untuk buat pengamiran ni, cikgu tak guna cara ni. Tak apa, nanti cikgu akan cuba cek kan, cubalah kan apa masalah dia kan. Right. Tapi sebenarnya kalau boleh dalam exam nanti buatlah satu-satu kan. Walaupun ada cara mudah tu kan. Cikgu pun tak pasti kenapa dapat merah kan. Cikgu buat pun dapat merah. Right. Okay, sama-sama. Okay, kita sambung balik. Kita buat 7B. Jadi 2x kuasa 2 lepas buat pengamiran kita dapat 2x kuasa 3 bahagi 3. Okay, negatif 4x lepas buat pengamiran kita dapat negatif 4x kuasa 2 bahagi 2. Ingat pengamiran Jadi kat sini cikgu terus buat pengamiran dia. Kalau ada yang confuse untuk cara pengamiran tu, kena tengok balik nota-nota sebelum ni. Tambah 5. Tambah 5 lepas buat pengamiran jadi 5x. Tutup kurungan. Letak had atas, letak had bawah. Okay. Bila pengamiran korang dah cantik macam ni, kan? Yang tinggal kita hanya masukkan sahaja. Okay, masukkan. 2x, letak dekat tempat x tadi tu, letak 3 had atas. 2 darab 3 kuasa 3. Bahagi dengan 3. Tolak dengan 4. Darab dengan 3 kuasa 2 bahagi dengan 2. Tambah dengan 5 darab 3. Tolak dengan kosong. Jadi kosong ni nak kena masuk dekat x, x, x. Jadi kalau kita masukkan dekat x ni, kosong, 2 darab kosong kuasa 3 akan dapat kosong juga. 4 darab x, 4 darab kosong kuasa 2 dapat kosong, 5 darab kosong dapat kosong. Jadi kat sini dapat kosong lah. Kosong. Ataupun tulis kosong je lah, tak perlu kurungan. Jadi jumlahkan yang atas tu kita akan dapat 18 tolak 18 tambah 15 tolak kosong. Jadi ini yang dalam kurungan. Tolak kosong, akhir sekali kita akan dapat jawapan dia adalah 15. Okay, jadi itu jawapan untuk 7B. Okay, jadi itu jawapan untuk 7B. Jadi pengamiran macam biasa. Okay, kita sambung soalan 7C. Jadi kat sini ada banyak contoh kan. Jadi senang untuk korang tengok sambil-sambil cikgu buat tu, korang tengok dan cuba fahamkan. Okay, kita cuba buat C dengan D. Ataupun kita cuba buat ni lah. Kita cuba buat E dengan F lah. Supaya kita tengok sikit. Ada soalan susah kan. Kita cuba buat E dengan F dekat sini. Jadi C dengan D tu korang boleh cuba. Try buat sendiri, latihan sendiri. Jadi ini nombor 7E dan 7F. Okay, jadi kita ada 7E. Boleh nampak ke warna biru? Cikgu guna warna hitam lah, senang. Ataupun warna merah. Okay, soalan 7E. Jadi buat pengamiran ke atas 2x tambah 1 kuasa 2. Okay, baik. Jadi kita dah belajar sebelum ni untuk buat pengamiran kan. Kita dah belajar buat pengamiran yang ada kuasa dalam kurungan. Kita ada fungsi dalam kurungan, luar dia ada kuasa kan. Jadi pengamiran dia, okay. Bila kita buat pengamiran ke atas 2x tambah 1 kuasa 2 dx. Jadi nampak ni, kita ada 2x tambah 1 dalam kurungan. Kurungan tu pula kuasa 2. Jadi macam mana pengamiran dia? Okay, pengamiran dia akan jadi macam ni. 2x tambah 1 kuasa 2. Jadi, kuasa dia tadi akan turun bawah. Okay, sebelum tu tambah 1 dulu. 2x tambah 1 kuasa 2. Kuasa 2 tadi salin.
2x tambah 1, kuasa dia akan jadi tambah 1, jadi kuasa 3 lah. Bawa turun bawah, darab dengan 3. And then nampak ni 2x. 2x ni kita buat pembezaan ke atas 2x. Ingat, pembezaan ke atas 2x. Jadi kita akan dapat 2 dekat sini. Jadi ini adalah pengamiran untuk yang ini. 7, 1 jangan lupa tulis kat luar. Okay. Boleh follow Kita dah buat dah kelas sebelum ni kan. Kalau yang lupa tu boleh cuba balik, tengok balik. Okay, jadi yang kita tinggal kena isi adalah masukkan 7 dan 1 ni dalam X. Dalam tempat X. Okay, jadi kita ada 2 darab dengan 7 tambah 1 kuasa 3 bahagi dengan 2 darab 3. Tolak dengan had bawah. Tolak dengan had bawah. 2 darab 1 tambah 1 kuasa 3 bahagi dengan 2 darab 3 tutup kurungan. Okay. Maksudnya ini yang kita kena kirakan. Okay. Dah masukkan had atas, dah masukkan had bawah. Okay. Jadi yang tinggal kita hanya kira saja kan. Jadi 2 tambah 2 darab 7, 14, 14 tambah 1, 15. 15 kuasa 3 dapat, adalah nilai dia kan. 15 kuasa 3 bahagi dengan 6. Okay, dan seterusnya. Jadi kat sini cikgu dah kira siap-siap. Kan, cikgu dapat nilai dia adalah 558. Okay, korang boleh buat juga kan. Korang boleh buat juga sambil-sambil cikgu bincangkan ni. Okay, boleh kirakan kalkulator. Mantau cikgu ada tersalah kira kan. Jadi boleh betulkan. Okay, seterusnya. 7F. Okay, 7F ni nampak macam panjang kan? Okay, kita tengok satu-satu. Jadi ingat lagi sebelum ni cikgu ada ajar kalau ada pecahan macam ni, kita boleh buat potong dia. Okay, tengok ni. Jadi kalau korang tengok 3x kuasa 3, x kuasa 3, cikgu keluarkan. Dia akan jadi macam ni. Had atas, had bawah tulis je dulu 43. And then apa yang cikgu buat adalah 3x kuasa 3 bahagi dengan x kuasa 3. Sebelum ni cikgu ada terangkan. And then kalau kita tengok negatif 3x kuasa 5 boleh bahagi dengan 3x kuasa 5 bahagi dengan x kuasa 3. Tambah 2x per 3 tambah 2 per x kuasa 3 dx. Jadi semua ni nak kena buat pengambilan. Okay, nampak? Jadi apa yang cikgu buat dekat sini adalah cikgu permudahkan, cikgu simplify kan. Jadi sebab di dalam pecahan kita boleh selesaikan. Okay, x kuasa 3 dengan x kuasa 3 kita boleh potong. X kuasa 5 dengan x kuasa 3 kita boleh potong juga. 5 tolak 3 akan dapat 2. Potong. Jadi kita ada 3x kuasa 2. Jadi 2 per x kuasa 3 boleh bawa ni atas jadi 2x negatif 3. Okay, belum buat pengamiran lagi. Tengok dulu. Jadi simbol ni kekalkan. 4, 3. Yang ni tinggal jadi 3 tolak 3x kuasa 2 tambah 2x negatif 3 dx. Okay. Dah ada macam ni, kita dah simplifykan, dah nampak boleh buat pengamiran kan. Lepas kita simplify tu dia jadi mudah, jadi boleh buat pengamiran macam biasa. Buat pengamiran. 3 lepas buat pengamiran kita akan dapat 3x. Negatif 3x kuasa 2 lepas buat pengamiran kita akan dapat 3x kuasa 3 bahagi dengan 3. 2x negatif 3 lepas buat pengamiran kita akan dapat negatif 2x negatif 2 bahagi dengan 2. Tutup kurungan, buat had atas dengan had bawah. Okay, jadi ini pengamiran kita.
Lepas itu mana boleh simplifykan? Simplifykan. Okey, apa yang boleh simplify? Okey, kita tengok dekat sini. Kita ada 3 boleh potong, 2 boleh potong. Jadi yang tinggal kita ada 3x tolak x kuasa 3 tolak 1 per x kuasa 2. Tutup kurungan 4, 3. Sebab cikgu potong 2 dengan 2 tadi tu. Cikgu potong, dia jadi 1 per x kuasa 2 sebab kita bawa turun x negatif 2. Okay. Dan seterusnya yang tinggal hanyalah masukkan sahaja nilai had atas dan had bawah. Cikgu kenapa 2 kat 2x negatif 2? Macam mana? Kenapa 2 dekat x negatif 2? 2 yang mana Sekejap, cikgu tengok sini. 2 ini, 2x negatif 2 bahagi dengan 2. Sebab asalnya 2x negatif 3. Lepas kita buat pengamiran, kena tambah dengan 1. Jadi kita akan dapat 2x negatif 2. Negatif 2 ni bawa turun bawah. Negatif 2. Jadi negatif ni kita letak ke depan. Dia akan jadi negatif 2x negatif 2 bahagi 2. Okey. Itu ke soalan kamu? Boleh faham tak? Cikgu menjawab tak? Yes. Simbol tu positif ke negatif? Yang 2x kuasa negatif 2 tu. Simbol dia jadi negatif sebab negatif 2 tadi tu. Kenapa x bahagi dengan negatif 2? Yes, pengamiran kena tambah 1. Sekejap Nurul Izzah tadi tanya kan. Ya. Jadi simbol negatif 2, negatif ni yang dekat depan ni ke? Yang cikgu bulatkan ni ke? Betul. Okey, jadi asal ni kan dia macam ni. Okey, cikgu tunjuk lagi sekali Okey, jadi bila kita buat pengamiran, cikgu buat kat tepi ni lah. Buat warna hitam lah supaya korang boleh nampak. Pengamiran ke atas 2x negatif 3. Bila kita buat pengamiran, kuasa ni kena tambah dengan 1. Itu memang syarat dia, tambah dengan 1 kan. Jadi negatif 3 tambah 1 kita akan dapat negatif 2. Kita akan dapat negatif 2. 2x negatif 2. Kuasa dia negatif 2. Jadi negatif 2 ni bawa turun bawah. Negatif 2. Asalnya dia tambah kan. Asalnya tambah. Jadi positif dengan negatif dia akan jadi negatif. Cikgu boleh padamkan ni. Letak negatif dekat depan. Okey. Boleh ke Nurul Izzah? Boleh. Terima kasih cikgu. Alright, sama-sama. Okey. Amir tanya kenapa x bahagi dengan negatif 2? Kenapa bagi dengan negatif 2 tadi tu? Sebab kuasa dia negatif 2 tu kita letak ke bawah. Kuasa negatif 2 ni letak ke bawah. Negatif ni tinggal kat depan lah. Negatif 2. Okay, menjawab soalan tak Amir? Okay, boleh Alright. Okay, tak apa. Kalau ada soalan, tanya je. Cikgu lagi suka kalau korang tanya soalan. Dan lagi senang kita nak fahamkan. Okay, jadi cikgu sambung Okay, jadi kita tak selesai lagi. Kita tak masukkan lagi had atas dan had bawah dekat sini kan. Okay, jadi cikgu padam dan cikgu bulatkan ni. Ada soalan tanya Okay, jadi masukkan had atas dan had bawah. 3 darab 4 tolak 4 kuasa 3 tolak 1 per 4 kuasa 2. Nak senang buat kurungan macam ni. Jadi kita nampak dekat mana kita masukkan had atas. Jadi yang kita masukkan 4 ni dalam tempat X ni. Dekat tempat X. Jadi yang warna kuning ni adalah asalnya tempat X. Okay, dah buat had atas. Tolak dengan had bawah pula. Maksudnya 3 darab 3 tolak 3 kuasa 3. Sekejap. 3 kuasa 3 tolak 1 per 3 kuasa 2. Tutup kurungan. Okay. Boleh setakat ni. Jadi yang cikgu buat dekat sini hanyalah masukkan tempat X dengan
had atas dan had bawah. Okey, bila dah masukkan had atas, dah masukkan had bawah. Okey, jadi kirakan macam biasa. Kan? Kirakan macam biasa ni sebab cikgu dah kira siap-siap. Cikgu dapat nilai dia adalah negatif 33,137 per 144. Kalau korang tak percaya, cikgu tunjukkan gunakan kalkulator lah. Kan, cikgu dah kira dah siap-siap tadi. Jadi, buat kurungan 3 darab 4 tolak kurungan 4 kuasa 3. Jadi, kalau nak tengoklah cara kira dia. Tutup kurungan tolak 1 per 4 kuasa 2. Tutup kurungan besar. Tolak dengan had bawah pula. Kurungan 3 darab 3 tolak. Jadi cara tekan kalkulator pun korang kena make sure betul. Jangan salah. Sebab jalan kira kita dah betul. Jadi rugilah kalau salah dekat tekan kalkulator. Tak dapat markah full mark. Jadi make sure. Bila tekan kalkulator pun betul cara dia. Right, jadi kita taki dekat sini. Dapat jawapan dia adalah macam ni lah. Negatif 33,137 per 144. Okay. Ada kawan kamu tanya boleh ke dalam point? Kalau boleh buat dalam pecahan. Kalau dalam point dia kurang, orang kata kurang diterima lah kan. Lagi bagus kalau kamu buat dalam pecahan. Kalau boleh buat dalam pecahan. Okay. Okay, jadi itu 7E dan 7F. Okay. Jadi kita sambung. Soalan seterusnya. Soalan nombor 8. Okay, tengok dekat bahan korang soalan nombor 8. Okay, jadi cikgu salin dulu soalan dia. Sambil-sambil tu korang tengok dulu macam mana cara untuk buat. Okay, kita terus buat A dengan B . Kita terus buat A dengan B. Contoh tu boleh tengoklah untuk korang punya pemahaman. Okay, jadi ni soalan dia. Sekejap bagi cikgu minum air je. Okay, jadi ni soalan dia, kita baca diberi bahawa jadi kita ada ni, kita ada 5 kuasa 2, 5 fx dx adalah 3. Okay, kalau kita buat pengamiran ke atas fx dx dapat 3. Kalau kita buat pengamiran 4-2 ke atas gx dx dapat 6. Kalau buat pengamiran 7-4 ke atas gx dapat 7. Okay, jadi yang ni diberi dekat soalan lah. Soalan dia kata sekian-sekian ni kan, yang semua ni. Okay. Jadi soalan 8A. Ingat ni dia menggunakan prinsip apa? Okay. Cikgu akan tunjukkan. 8A. Jadi kita ada 8A macam ni soalan dia. 7/4 1/7 gx dx. Okay, baik. Kalau korang tengok dekat sini, kita ada 1/7. Nampak 1/7 dekat sini. Yang kita nak buat pengamiran adalah nombor yang ada X. Bila nombor tu tak ada X, contohnya, dan dia darab kan. Nampak 1/7 ni.
kita boleh bawa dia ke hadapan. Kita boleh bawa dia ke hadapan. Jadi dia akan jadi macam ni. 1/7 pengamiran 74 GX DX. Okey tak? So far okey? 1/7 tadi tu apa dia? Saya kata okey. Oh okey. Jangan tanya soalan. Alright. Okay, jadi 1/7 tadi tu kita bawa ke hadapan. Jadi 1/7 tu dia darab dengan GX. Jadi apa benda GX ni? GX ni dia boleh lah jadi macam apa-apalah. Kan dia boleh jadi X kuasa 2 tambah 5X ataupun apa-apalah. Kan? Maksudnya GX ni adalah fungsi G yang ada X dalam dia. Itu maksud dia. Okay, sabar. Jadi 1/7 kita dah bawa ke hadapan. Tengok yang ni. 74GX. Tengok dekat atas. Dia ada bagi tahu dekat atas ni. Kalau kita buat pengamiran ke atas 74, GX dx kita akan dapat nilai dia adalah 7. Jadi nilai 7 tadi tu gantikan. Nampak? Sebiji dengan yang atas 74 GX dx. Kita boleh tukar ni jadi 1/7. Yang ni cikgu tukar jadi 7. Semua yang cikgu garis ni tukar dengan 7. Sebab kat atas ni dia ada bagi tahu nilai dia adalah 7. Jadi jawapan kita boleh potong-potong dapat jawapan dia adalah 1. Boleh faham? Simple je. Sangat simple. Tapi nampak macam simple, sebenarnya bila soalan tu, kan contoh bila dah gabung-gabung, kan bila soalan dah jadi bergabung, mungkin korang boleh lupa benda ni. Jadi itu yang cikgu nak tekankan dekat sini. Okay, baik. Soalan B. Jadi kita ada 5, 2, 3 tambah fx. Okay, bila ada macam ni, nampak ada tambah tengah-tengah ni, kita boleh pisahkan dia. Kita pisahkan macam mana? Dia akan jadi 5, 2, 3 dx tambah 5, 2 fx dx. Fx dx. Okay, kita boleh pisahkan dia. Tambah tu, dekat simbol tambah tu kita boleh pisahkan. Okay, jadi 3 ni kita boleh buat pengamiran macam biasa. Bila kita buat pengamiran ke atas 3, kita akan dapat 3x, jangan lupa had atas, had bawah dia 5, 2 dekat sini. Tambah, nampak ni, 5, 2 fx dx. Nilai dia berapa? Nampak kalau kita tengok dekat sini, dia ada bagi tahu 5, 2 fx dx nilai dia adalah 3. Nilai dia adalah 3. Jadi gantikan semua ni dengan 3. Yang cikgu garis ni cikgu gantikan dengan 3. Okey, selesaikan macam biasa. Masukkan 3x. 3 darab 5 tolak 3 darab 2 tambah 3. Salin macam biasa. Jadi 3 darab 5 dapat 15, tolak 6 dapat 9, tambah 3 dapat 12. Okey ke? Okay, jadi macam ni cara dia. Jadi ini melibatkan bila ada macam ni lah kan. Maksudnya ada depan GX tadi tu, depan FX tadi tu, kita boleh bawa ke hadapan. Okay, kita sambung lagi. Beberapa soalan lagi yang berkaitan dengan soalan ni. Okay. Sambung lagi. A, B kita dah buat. Tengok soalan. Kita ambil soalan CD. Soalan CD. Masih sambung yang tadi lagi. Tengok soalan C. Jadi kita ada fx dx, fx dx, fx dx. Cumanya dia punya had atas dan had bawah dia berbeza. Okay, jadi tengok macam mana cara untuk melakukannya. Okay, jadi untuk soalan C,
kita ada 32 fx dx tambah 43 fx dx tambah 54. Right. Okay, cikgu nak tunjuk dekat korang. Nak tunjuk magic dekat korang ni. Okay. Jadi apa yang kita boleh buat? Tengok yang pertama ni. Yang cikgu bulatkan ni. Okay, tak apa, cikgu salin kat sini. 32 fx dx tambah dengan 43 fx dx tambah dengan 54 fx dx. Ni masih soalan 8C 8C. Okay, jadi apa yang cikgu buat dekat sini? Kalau korang tengok 4-3-3-2. Okay, ingat lagi rule yang pertama cikgu tunjuk. Jadi bila kita ada 4-3-3-2, kita boleh buat dia jadi yang ni. Yang cikgu bulatkan ni, cikgu tukar jadi 42 fx dx. Salin yang tinggal ni. Tambah 54 fx dx. Okay, boleh faham tak? Bila kita ada contoh 32 tambah 43. Nampak? 3 dengan 3 ni, dia seakan-akan kita boleh potong. Potong-potong tinggal apa? Tinggal 42. Jadi dia jadi macam ni. Boleh? Jadi sebab tu cikgu potong-potong jadi 42 fx dx. Dengan syarat dia apa? Syarat dia mesti fx dengan fx. Jadi itu syarat dia. Kalau yang sebelah ni fx, sebelah ni gx, dia tak jadi. Dia tak boleh potong macam tu. Okay. Boleh boleh faham setengah ni Boleh. Alright. Okay, tengok lagi. Kita ada 5, 4, 4, 2. Jadi kita ada 4 dengan 4 dekat sini. 4 dengan 4. Jadi cikgu boleh potong juga. Dia akan jadi 5, 2 fx dx. Jadi macam cikgu buat magic kan. Potong. Lalas tinggal 1 saja. Okay, 5, 2 fx dx. Tengok dekat sini. 5, 2 fx dx. Dia adalah 3. Jadi jawapan kita adalah 3. Macam tu je. Sangat simple. Shortcut kan. Ini adalah shortcut. Korang kena faham bahagian ni betul-betul sebab ada kegunaan dia nanti. Dekat kertas 2 terutamanya. Jadi fahamkan betul-betul. Okay, seterusnya 8D. Tengok soalan 8D. Kita ada pengamiran ke atas 2, 4, 3gx dx. Tambah 7, 4, 2gx dx. Okay, baik. Buat satu-satu. Jadi 3 dekat sini boleh keluarkan, letak 3 di hadapan. 2, 4, gx dx. Tambah 2 dekat sini boleh letak dekat depan. Keluarkan 2 di sini. gx dx 7, 4. Okay. Kalau tengok dekat atas ni, ada ke 2, 4? Tak ada kan? Kita ada 4, 2 sahaja. 2, 4 tak ada. 2, 4 tak ada. 4, 2 sahaja yang kita ada. Jadi apa yang kita boleh buat? Terbalikkan. Bila kita buat terbalik, 3 negatif. Bila kita terbalikkan, letak negatif dekat sini. 4, 2. Nampak cikgu terbalikkan? Gx dx.
Tambah dengan yang ni salin macam biasa. 74GX DX. GX DX. Okay. GX DX. Okay. Jadi cikgu terbalikkan. Bila terbalikkan, tulis negatif dekat sini. Tulis negatif bila kita terbalikkan. Okay. Jadi tengok dekat atas. Kita ada 42GX DX. 42GX DX nilai dia adalah 6. Jadi gantikan yang ni. 42GX DX ni gantikan dengan nilai 6. Jadi 3 kurungan negatif. Negatif kekalkan. Yang kita ganti yang tepi ni negatif 6. Tambah 2. Okay, 74GX DX. Boleh ganti dengan apa? 74GX DX boleh ganti dengan 7. 2 darab 7. So kita ada macam ini. 3 darab negatif 6, negatif 3 darab negatif 6 dapat negatif 18. Tambah 2 darab 7 tambah 14. Negatif 18 tambah 14 dapat jawapan negatif 4. So ini jawapan 8C dan 8D. So ini jawapan 8C dan 8D. Ada soalan? Siapa nak salin boleh salin. Kalau ada nak screenshot, cikgu galakkan screenshot sebenarnya kan. Tak apa, screenshot je, tak ada masalah. Okay, yang ada kat sini sambil-sambil tu tulis nama dekat attendance, dekat grup WhatsApp tu, dekat message. Sorry, silap. Dekat chat, tulis nama dan macam biasa attendance. Okay, 8C dan 8D. Kita sambung soalan seterusnya. 8E dan 8F. Okay, jadi kalau tengok 8E dan 8F ni dia macam 8E dan 8F ni dia macam susah sikit kan? Okay, kita tengok. Okay, baik. Kita tengok sama-sama. 8E dan 8F. Okay, salin balik yang atas tadi. Kita ada yang atas ni, yang dia punya keyword ni. Okay, 8E. Kita ada 372GX-DX. Nak kena buat pengamiran kat atas dia. Jadi, apa yang kita buat adalah pertama sekali, tengok. Kita ada 3 72GX DX. Okay. 72GX DX. Kat sini kalau dekat atas ni kita tengok tak ada 72GX DX, tapi kita ada 4274. Jadi kita seakan-akan boleh potong dia. Kita macam boleh potong dua. Potong. Nilai dia kita boleh potong. 7442 kita ada. Jadi, apa yang cikgu buat adalah 3 ni biar dekat depan. Yang ni yang cikgu garis ni, cikgu buat dia macam ni. 74
GX DX tambah dengan 42 GX DX. Nampak? Jadi kalau daripada panjang boleh potong tadi, macam soalan D tadi, daripada pendek kita boleh kembangkan. Nampak? 72 tu boleh kembangkan jadi 7442. Dia seakan-akan 4 ni boleh potong. 4 atas, 4 bawah. Macam boleh potong. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab 72 tak ada. 7442 je ada. Okey, jadi nilai yang ni 74GX-DX nilai dia adalah 7. 42GX-DX nilai dia adalah 6. Masukkan dekat bawah. 3. Yang ni nilai dia adalah 7. Tambah dengan 6. Jadi 3 darab 7 tambah 6. 7 tambah 6 dapat 13. Darab dengan 3 dapat 39. So ni jawapan kita. Okay, 8F. Sambung. Soalan 8F. F kita ada 42. Okay, 42 memang dah ada dekat sini. GX, KX, DX. Cari nilai K. Okay, baik. Cari nilai K. Jadi apa yang kita boleh buat adalah pertama sekali asingkan kedua-duanya. Jadi kita boleh buat dia jadi macam ni. 42 GX DX tambah dengan 42 KX DX. Okay, 42 GX DX ada dekat sini. Nilai dia adalah 6. Tambah dengan KX ni kita boleh buat pengamiran. KX buat pengamiran kita akan dapat KX kuasa 2 bahagi dengan 2 letak had atas had bawah dekat luar. Okay, lagi apa kita boleh buat? 6 tambah masukkan had atas dan had bawah. 4K 4 kuasa 2 bahagi 2 tolak K 2 kuasa 2 bahagi 2 tutup kurungan. 6 tambah 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 dapat 16. 16 bahagi 2. 16 bahagi 2 dapat berapa? 16 bahagi 2 dapat 8. Betul? Dapat 8 K. 16 bagi 2. Yes, betul. K 2 kuasa 2 dapat 4. 4 bagi 2 dapat 2. Negatif 2K. Jadi jangan lupa keseluruhan ni semua sekali ni kan. Jadi kita dapat ni. Kita dapat 6 tambah 8K tolak 2K. Jadi kesemua ni kita boleh tulis dia sebagai sama dengan apa? Kita boleh buat dia sama dengan 10 sebab dia bagi tahu kat sini. Dia bagi tahu kat sini semua ni sama dengan 10. Jadi kita samakan dengan 10 kat tepi ni. Tulis sama dengan 10, sama dengan 10, sama dengan 10, sama dengan 10. Jadi 8K tolak 2K kita dapat 6 tambah 6K sama dengan 10. 6K sama dengan 4K sama dengan 2/3. So itu jawapan kita. Boleh? Ada soalan? Okay. Okay, itu 8E dan 8F. Okay, fahamkan betul-betul. Kan? Ada soalan tanya je, jangan malu. Yang penting korang follow betul-betul apa yang cikgu ajar. Okay, jadi soalan 8 kita dah selesai. Sambung soalan 9. Okay, tengok dulu soalan 9. Cari rantau berloret. Cari luas rantau berloret. Jadi kita ada rantau kan? Kita ada rantau.
Yang mana rantau tu di bawah lengkung. Okey. Jadi ni contohlah, ada contoh kat sini. Okey, kita buat soalan A dan kita cuba soalan A dulu. Kita tengok sempat ke tak eh? Kita ada 4 minit je lagi. Okey, jadi soalan A, kita ada persamaan Y kita adalah X tolak 1 kuasa 2. 4, 1, 0. Jadi yang rantau dia nak kita tu, yang berlorek ni yang mana? Gelap ni. Jadi apa kita boleh buat adalah, bila kita nak cari luas, kita kena gunakan pengamiran. Jadi ini 9A, pengamiran ke atas Y. Jadi pengamiran, salin dia punya fungsi, X tolak 1 kuasa 2 dx. Okay, tengok. 4, 1, 0. Kita ambil paling atas, paling bawah. Tengok yang berlorek. Sebab sini pun berlorek, jadi 4, 0. 4, 0. Jadi itu adalah pengamiran yang kita akan buat. Okay, sama dengan, okay, buat pengamiran macam biasa. X tolak 1 kuasa 3 bahagi 3. X lepas buat pengamiran jadi 1. Kita dapat 4, 0. Okay. Jadi dah buat ni, masukkan macam biasa. Okay, cikgu buat ke tepi lah supaya dia tak ni. Masukkan macam biasa. 4 ke dalam X. 4 tolak 1 kuasa 3 bahagi dengan 3 tolak dengan 0. Jadi 0 tolak 1 kuasa 3 bahagi dengan 3. Jalan pengiraan lag. Oh, internet lag kot. Okey lah, boleh nampak sekarang? Okey ke? Mungkin internet kamu slow mungkin. Sebab cikgu rasa cikgu punya internet okey je. Kena mula dengan 0. Yang mana 0? Dia 4, 0. Kenapa graf dia macam ni? Graf dia macam ni kan? Jadi dia kata yang berlorek itu sini sampai sini. Sini sampai sini. Jadi sini 0, sini 4. Jadi kita kena 4 dengan 0. Had atas dia adalah 4. Sebab 4 lagi tinggi daripada 0. Jadi 4, 0. Okey. Menjawab soalan ke? Boleh Fatimah? Boleh faham Okey. Izzah tadi okey? Internet dapat Okey, jadi yes. Naik dah jalan dia. Alright, okey. Bagus. Okey, jadi sambung kira macam biasa. 4 tolak 1 dapat 3. 3 kuasa 3 dapat 27. 27 bagi 3 tolak 1/3. Negatif 1 kuasa 3 dapat negatif 1. Jadi positif 1/3. Jadi 27 tambah 1/3. Kita dapat jawapan dia adalah 27/3 ni boleh potong 9/3. Jadi jawapan kita adalah 9/1/3. Kalau nak tulis unit, unit kuasa 2. Okay. So ini jawapan kita untuk 9A. Ada soalan? Okay, boleh faham Jadi itu adalah untuk mengira luas rantau. Okay, kalau ada soalan, cikgu buka untuk bertanya soalan. Okay, kalau tak ada soalan, sebab dah pukul 10 dah, jadi kalau tak ada soalan, cikgu tamatkan kelas kita hari ini. Untuk soalan 9B dan seterusnya, cikgu akan sambung next class lah. Okay, jadi itu saja daripada cikgu. Thank you and Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.
Okay, sama-sama. Okay, sama-sama semua.